para penonton, murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Murid yang berjaya ni Rina, sebenarnya kalau kita nak tengok konsepnya tu sangat luas. Berjaya itu sendiri sangat luas, kan? Kalau kita katakan murid yang pandai saja berjaya, mungkin murid-murid yang kurang pandai itu nanti adakah mereka tidak berjaya? Jadi dalam keadaan ini, kalau boleh saya nak kelaskan kepada 3 bahagian. Okey. 3 bahagian. Murid yang berjaya ni macam mana? Nanti kalau saya katakan murid yang berjaya itu hanya budak-budak yang pandai saja ataupun murid-murid yang pandai saja, yang tak pandai nanti macam mana pula, kan? Okey, baik. Yang pertama, kita nak bagi tahu kepada murid-murid bahawa yang berjaya itu adalah berjaya dari segi akademik. Akademik, Rina. Akademik ni maksudnya kalau katakan dalam kelas berapa ramai pelajar dapat A, awak dapat berapa A, awak dapat berapa A. Itu yang biasa kita tanya. Kalau katakan akademik ni, biasanya betul? Itulah yang kita tanya, kan? Rina dulu pun mungkin ada pengalaman dalam kelas, kan? Berapa banyak A. Bila dapat banyak A, cikgu pun suka. Wah, Rina tahniah, banyak kita A. Kita pun suka, cikgu. Suka, seronok, kan? Jadi, kalau kita tengok kat sini, kan, yang pertama itu pelajar-pelajar ini berjaya sebab keputusan akademiknya. Banyak itu banyaklah kejayaan yang dicapai. Baik, yang kedua, kualiti peribadi. Kualiti peribadi ni apa, murid-murid? Kualiti peribadi ni kalau boleh saya katakan bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita bercakap dengan guru, dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Itu juga adalah ciri-ciri orang berjaya. Kalau Rina kita tengok kat sini, orang yang pandai bercakap, pandai berkata-kata, kan? Itu juga adalah satu kejayaan untuk diri Rina. Kan? Dari segi kualiti peribadi yang mungkin orang ramai A tak ada. Kalau katakan dia banyak A tapi dia tak ada kualiti peribadi, mungkin kejayaan itu hanya dalam akademiknya. Kualiti peribadinya mungkin agak kurang. Okey, baik. Dia lebih kepada apa yang kita miliki seperti bakat lah, cikgu, ya? Betul. Itu juga kita boleh katakan sebagai ciri-ciri pelajar yang berjaya. Baik. Kemudian, kemahiran tambahan. Kemahiran tambahan kalau kita tengok murid-murid, kemahiran tambahan ni yang tak ada A, macam mana kita nak katakan dia sebagai murid yang berjaya? Contohnya, pernah tak Rina kereta rosak? Contoh, saya bagi. Pernah, kan, kereta rosak, kan? Jadi pergi ke bengkel. Kalau kita tengok pelajar yang berada di bengkel tu, adakah pelajar-pelajar itu atau murid-murid itu murid yang banyak A dulu kat sekolah? Mungkin ada dalam mereka yang kurang dari segi akademiknya, kuranglah A-nya, ya, cikgu? Ya, betul. Yang banyak A dekat bengkel ialah toki kedai. Toki kedai mungkin banyak A, kan? Murid-murid, kan? Toki kedai mungkin banyak A. Tetapi inilah yang saya katakan tadi, kemahiran tambahan, kemahiran teknikal. Makna kata pelajar-pelajar yang kurang berjaya dalam bidang akademik, dia ada kemahiran, ada ketahanan dalam pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan bidang-bidang kotor, yang agak kotor, mencabar dan sebagainya. Biasanya pelajar-pelajar yang mungkin kurang A, pelajar-pelajar yang akademiknya agak lemah sedikit, murid-murid. Jadi kalau saya nak katakan tadi, 3 ciri ini adalah ciri yang boleh dikatakan antara ciri-ciri murid yang berjaya. Yang pertama tadi saya kata apa? Akademiknya, berapa banyak A dia dapat. Kemudian kualiti peribadinya, kebolehan dia berkomunikasi dan sebagainya. Dan yang ketiga tadi, kemahiran yang dia ada. Mungkin tidak ada pada orang lain, pada murid-murid yang lain. Baik.